إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحابته والتابعين وتابع تابعين بإحسان إلى يوم الدين وعن والدينا شنلا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونكبره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Seorang alim lagi hakim pernah menyatakan, kami mencari 4 perkara tetapi sering terkeliru jalannya. Kami cari sesuatu, ada 4 benda yang kami cari. Daripada 4 benda yang kami cari ni, biasanya kami akan terkeliru. Biasanya kami akan berada dalam keadaan tersilap, terkeliru. Terkeliru ni maknanya macam terkeliru jalan, dia kata. Kami akan terkeliru jalan. Sebab itu dalam Quran, hatta dalam semayang kita pun Allah Subhanahu Wa Taala dia ajar kita untuk setiap kali kita rakaat, kita akan baca suratul Fatihah. Dalam Fatihah tu dia ada satu ayat, iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Tuhan, tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Maknanya setiap rakaat kita tak boleh miss dengan membaca ihdinas siratal mustaqim. Tuhan, tunjukkanlah aku, tunjukkanlah kami jalanmu yang lurus. Dalam surah At-Talaq Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan tunjukkan dia jalan keluar. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala tahu manusia ni sering buntu. Bukan seolah-olah, memang Allah Ta'ala tahu hamba dia ni yang bernama manusia hidup selalu buntu, hidup dalam keadaan kebuntuan, bingung dengan bengong sama ke? Lebih kurang kot. Sering dalam keadaan kebingungan. Banyak yang kita tak faham. Tapi dalam keadaan tak faham, tak nak cari rujukan, ini masalah. Tak faham banyak, tapi memandai-mandai. Tak faham tapi hidup dalam keadaan sembrono, tak mau cari petunjuk, semua nak ikut akal kepala otak masing-masing. Ini masalah. Sebab itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia menjadikan sunat muakkadah. Ada orang panggil sunat muakkadah, setengah pandangan kata sunat ab'ad. Untuk dalam sembahyang subuh kita membaca doa qunut.
kan? Mulakan dengan awal pagi, kan? Waktu terbit fajar tu, kan? Imam Syafi'i menjadikan sunat muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut dalam sembahyang subuh, baca doa kunut. Kerana dalam doa kunut itu dimulakan dengan Allahumma hdina fiman hadait. Ya Allah, ihdina, tunjukkanlah kami, dan bimbinglah kami, hai Tuhan, kurniakanlah kami hidayah, fiman hadait, sebagaimana Engkau bagi hidayah kepada orang-orang lain, sebagaimana Engkau bagi petunjuk pada orang yang dapat petunjuk, Kau tolonglah tunjuk pada kami, ya Allah. Nampak tak? Cantik kan tuan? Kalau kita mulakan awal pagi kita ni dengan minta pada Tuhan, Allahumma hdina fiman hadait, dan tunjukkan kami hidayah sebagaimana Engkau bagi orang lain hidayah, wa'afina fiman afait, dan Kau maafkanlah kami, ya Allah, kan? Sebagaimana Engkau boleh wa'afina fiman afait ni, Kau sihatkanlah kami, ya Allah, sebagaimana Engkau sihatkan orang-orang yang lain. Wattawallana fiman tawallait, Kau lindungi kami, ya Allah, sebagaimana Engkau lindungi orang lain. Oh, cantik tuan-tuan, mula pagi dengan benda begitu. Baik. Jadi ulama dan hakim ini dia kata, kami mencari 4 tapi sering terkeliru. Apa dia? Kami kira kekayaan itu di dalam banyak harta, tiba-tiba dalam qanaah. Dia kata kami duk ingat kaya ni, kekayaan itu bila banyak harta. Kami duk sangka kaya ni banyak harta. Oh, dia rupanya silap. Dia kata kekayaan ini adalah apabila ada qanaah. Qanaah ni satu sifat kaya hati. Qanaah ni dia satu sifat dalaman, dia berasa cukup. Orang selalu terjemah qanaah ni, dia maksudnya berasa cukup. Dia bahasa Arab ni tuan-tuan, dia kafa pun cukup. Qanaah ni dia kaya bahasa. Masa Melayu, kita Melayu ni tak berapa nak kaya. Kalau matar, wa amtarna alaihin mataran fasa'a matarul munzirin. Allah sebut kata, bila sebut matar ni, wa amtarna alaihim mataran, mataran ni maknanya hujan yang bukan hujan rahmat, dipanggil matar. Hujan yang menakutkan, hujan selebat-lebat. Okey, hujan yang bawa binasa, macam apa yang berlaku di Kelantan, di Pahang, di Terengganu tahun lepas, hujung tahun lepas. Itu dipanggil matar. Habis rumah apa semua sekala. Itu dipanggil wa amtarna alaihin matara fasa'a matarul munzilin. Seburuk-buruk hujan. Kalau hujan rahmat dia ada nama lain. Ini kayanya bahasa Arab. Ibil. Ibil pun unta. Jamal pun unta. Nampak? Dia macam kita, tak adalah unta-unta lah. Satu tu je lah unta. Dia tak kaya. Bahasa Melayu tak sekaya Arab. Bila kata qanaah ni, dia berasa cukup. Kita perlu menggunakan perkataan berasa cukup. Banyak. Dia tak ada, dia qanaah. Qanaah ni berasa cukup maknanya dan berasa cukup ni pula, kita boleh jadi berasa cukup ni orang malah. Kadang-kadang ada orang berasa cukup tapi bukan pasal apa, dia malah. Cukup balik lah. Macam malam tadi saya pergi, ada urusan balik lewat, tengok tak makan lagi. Orang kata kalau nak kurus jangan makan nasi. Jadi saya teringin juga nak kurus. Jadi balik-balik itu kata dah lewat malam ni, kita pergi KFC lah. Tapi saya dah tahu dah perangai KFC hak tempat saya tu, memang kita tahu dah orang Melayu punya. Pernah sekali minta lain, bungkus orang rumah tak tengok, bawa balik tengok lain. Pergi patah balik. Dia kata hak yang minta tadi dah habis.
Habis tu macam mana ni? Ni tadi dah bayar dah. Maknanya kita dah bayar untuk hak tadi tu. Bukan bayar dengan apa hak yang dia bagi tu. Ni macam mana ni? Bayar dah. Oh, dia kata hak ni kita boleh bagi ganti lah. Saya nak yang macam ni juga. Tak boleh, malam ni dah habis. Besok boleh ganti. Saya tak nak hak itu. Tak boleh, ni untuk malam ni saja. Tuan-tuan tengok. Dah lah disilap, tak beritahu. Lepas tu dia buat muka 10 sen. Lepas tu kita minta ganti. Tak apalah, tak ada malam ni. Dah habis, esok saya datang. Tak boleh. Tuan-tuan tengok. Kan? Lepas tu malam tadi saja cuba nasib. Cuba nasib pergi lagi. Tengok dekat luar tu dia tulis sampai pukul 11.30. Operating hour. Betul tak? Operating hour tu maknanya dia kerja lah kan? Ke operate apa? Operating hour lah kan? Sampai 11.30. Jam baru menunjukkan 10.45. Tengok habis lah. Tak lah, tutup. Ini qanaah pemalah. Qanaah macam ni hancur. Kalau ambil haknya ni dulu sate kajang jadi juga gitu. Sate kajang. Saya pergi sate kajang, dia kata tutup pukul 11, 10 suku baru. Dia kata tak ada dah, habis bang, habis. Sekali pertama saya balik. Kan? Tak lama kemudian, hari berapa dah, teringin nak makan, 2-3 hari lepas tu saya mari pula. Hari awal pukul 10 kot. Sampai habis juga. Semalam kata tutup pukul 11 ni, semalam saya datang 11.30. Munasabah lah sekarang ni, baru pukul 10 lebih ni, macam mana boleh? Bak sini nombor tokeh. Saya kata, yang pekerja-pekerja dia semua Indon. Bak sini nombor tokeh. Dia buat buka laci, tutup laci, buka laci, tutup laci, buka. Okeylah abang nak berapa? Boleh pula. Ini kejadian di mana tu? Di Mara. Di Mara tu, di bangunan Mara punya sate kajang lah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab apa dia tak ada orang jaga, tuan-tuan. Dia serah pada bangsa asing, dia serah habis. Dia tak ada. Yang ni bukan qanaah, yang ni pemalah. Kan? Bukan maknanya qanaah ni orang Islam jadi dah lah lebih-lebih kurang cukup lah, apa kita tak payah nak rebut dunia. Tak. Itu salah faham. Kan? Penyalahfahaman terhadap qanaah. Qanaah ni dia dah buat yang terbaik, dia dah bagi servis yang terbaik, tapi tak boleh juga. Baru ni jadi pada sate juga. Yang ni bagus. Walaupun mahal, dipanggil apa? Sate station ke apa? Sate station ni daging dia berapa? RM1.7 ke RM1.8? RM1.8. Tuan-tuan nak, kita marah mahal tapi pergi juga. Kan? Sate ayam dia RM1.4 ke apa ke? Kan? Pergi buat balik tengok nasi impit. Apa nama? Basah. Balik rumah tu bau masam. Saya telefon tengok dekat tu telefon. Ni macam mana ni nasi impit saya tengok duk masam ni. Tak masam sebenarnya. Masa apa depan saya ada ni, nak awak datang ambil. Mula-mula dia tu juga bila dia dengar, okey tak apa ni bang, saya datang. Dia datang kan, dia datang dengan bawa nasi impit baru. Tapi kita dah habis makan pun. Takkan kita nak tunggu semata-mata nasi impit. Tapi dia datang dengan nasi impit baru, dengan daging, dengan sate dia bawa banyak. Kan? Bawa banyak sekali dengan hak kambing hak kita seronok ni. Hak yang apa merah tu, yang lidi merah tu kambing lah kan. Oh, yang ni kita pun tak ramak nak beli, tak tahu harga berapa ringgit, RM3 ke berapa lah. Kita pun tak beli. Dia bagi tu. Yang ni bagus. Maknanya dia akui kesilapan. Lepas tu bila kita serah pada dia tu, kan, awak cek lah, kok saya tipu ke macam mana ke. Tak apa, saya pegang tahu dah. Memang basi kan? Memang basi. Nampak tuan-tuan, ayam ni bagus, dia cari sampai ke rumah. Jadi tuan-tuan lepas ni, kalau nak lagi daging free, buat basi. Bukan buat lah, maknanya harap-harap basi. Jadi maknanya apa tuan-tuan? Orang qanaah ni dia dah buat, dia bagi servis yang terbaik. Okey, dia bangun pagi pukul 3, buat nasi lemak, buat apa nama kuih, buat sambal. Konon nak berniaga pagi, buat yang terbaik dah apa semua sekali ni. Keluar lepas sembahyang subuh nak pergi berniaga, hujan turun selebat-lebatnya. Bila hujan turun dengan selebat-lebatnya, dia tahu dah sel dia akan jadi separuh. Dan dia berniaga nasi lemak, berniaga kuih tepi jalan, dia tahu dah dia tengok hujan. Allah bangun pukul 3 pagi, duk masak, duk penat, duk letih ni, apa malam tadi dengan dah siap apa semua. Tiba-tiba duk tengok pagi ni hujan turun dengan selebat-lebat. Allah, dia kata, ya Allah, aku redha lah ya Allah. Aku dah buat yang terbaik. Apa aku dapat hasil, ini aku syukur. Ini kata qanaah tuan-tuan.
Kan? Maknanya kita dah, dan biasanya benda qanaah ni tuan-tuan, dia jarang kita nak boleh dapat pada orang makan gaji. Terutama kerja government lah. Dia payah sikit. Kerja government ni dia payah sikit. Orang yang makan gaji apa semua sekali ni, dia biasanya orang. Sebab tu Nabi kata 9/10 daripada sumber rezeki itu datang daripada meniaga. Sebab orang meniaga ni, dia keluar rumah, dia ada pergantungan dia dengan Allah. Hati dia ada mengharap. Orang kerja makan gaji tak ada dah. Dia keluar celik-celik tu, kadang-kadang dia nak berjatuh orang lagi ada. Dia nak naik, dia cantah orang. Tapi tidak. Pada orang yang begini ni tuan-tuan, dia kerja ni tadi, dia pengharapan rezeki tu. Makan gaji ni tetap dah gaji. Hak yang pengharapan rezeki ni keluar ni, dia tak tahu ni dia punya rezeki nak dapat. Apa yang dia dapat tu dia qanaah. Jadi ramai orang duk anggap bahawa kekayaan itu dalam banyak harta. Rupa-rupanya tak, dia kata. Kekayaan itu apabila qanaah. Kita apa yang kita peroleh, kita dah usaha, kita ikhtiar, kita dapat, kita berasa cukup, maka itulah yang dikatakan kekayaan yang sebenar. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang kedua, kami kira istirahat itu dalam banyak, tiba-tiba dalam sedikit. Apa maksud dia? Kami duk sangka istirahat ni banyak harta. Kami duk ingat istirahat ni rumah besar, bangalo, kereta mewah. Kami duk ingat macam tu lah kita boleh rehat. Kan? Kita duk ingat bila duk rumah ni cantik ni, ada tilam pok harga 40,000 tu, ada tilam harga 40,000. Saya pernah jumpa tilam 40,000. Saya tanya, ni siapa nak tidur ni? Ya Allah, 40,000 ni afterlife pula tu. Afterlife 40,000. Kita punya tilam hak tu kita punya tilam. Beli lama, tukar baru, tilam tu tilam kita. Dia punya tilam ni harga 40,000. Kita duk ingatkan macam itulah yang rehat. Rupanya dak. Hak macam itulah kadang-kadang. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang orang cukup takut dengan pencen, tuan-tuan. Ada orang dia cukup takut dengan pencen. Lagi nak pencen dia jadi kelang kabut. Dia dah mula macam mana nak sambung kontrak, macam mana nak dapat apa ni. Pasal apa dia kata dia belanja dia masih banyak lagi. Dekat dengan pencen dia duk lagi duk buat rumah ke, lagi duk beli rumah ke, lagi duk tukar kereta ke, dia duk nampak. Dengan dia beli rumah hak sedap, dengan dia duk benda kemewahan tadi, dia duk ingat dia rehat. Rupa-rupanya dia tak dapat rehat, tuan-tuan. Makin teruk dia kerja. Tak ada masa rehat, tak ada masa istirahat. Tuan-tuan, kadang-kadang tidur pun tak lena. Tidur tak pernah lena ni. Pasal apa? Duk serabut ni. Duk fikir ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Harta banyak, makin takut. Harta banyak makin takut. Bukan makin senang, makin takut. Dah ada guard depan rumah tu, mula-mula nak masuk jalan, ambil lagi guard. Ambil lagi satu guard, letak depan rumah. Dia ingat dia boleh relax tidur. Tengok, dia bangun tengah malam tak boleh tidur juga. Duk intai kot tingkap, guard tidur. Dia tak tidur. Tengok guard dia. Maknanya tuan-tuan dirahmati Allah, nak kata apa? Dia kita duk sangka istirahat dalam banyak itu, tiba-tiba dalam sedikit. Artinya bertambah banyak, bertambah penat dan tidak dapat istirahat. Sebenarnya apa yang kita ada sedikit itulah yang sebenarnya kita boleh rehat. Senang je tuan-tuan kita. Orang lain tak boleh tidur, kita tengah kuliah belum tidur. Begitu. Yang ketiga, kami kira kehormatan itu dalam bentuk lahir, tiba-tiba dalam takwa. Kami duk ingat hak lahir itulah kehormatan. Duk pakai baju mahal, duk pakai tie mahal, duk pakai kasut mahal, duk pakai jam mahal. Kami duk ingat tu ada orang pakai jam 300,000. Kita duk ingatkan jam ni 30,000, 40,000 tu. Dulu saya duk jumpa lah ada satu orang datuk tu, rumah dia masuk pencuri. Tak tahu pencuri tu nak apa tak tahu, tapi rumah tu masuk pencuri, satu barang pun dia tak ambil. Dia kata jam Rolex, dia kata dia duk letak atas meja cermin bilik tidur tu. Dia kata jam Rolex ni ada 3-4 Ustaz. Saya kata jam Rolex 3-4. Dia kata jam Rolex
Biasa je. Ustaz kata biasa apa? 1 jam 40,000. 40 darab 4 cuba Ustaz darab 160. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pencuri itu tak ambil. Tak tahu pencuri itu nak apa. Nak cari rahsia dia ke apa ke, nak cari jam omega, saya tak pastilah. Tapi duk pusing, dia tak ambil. Rupa-rupanya ada jam harga 300,000. Tu dia tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita duk sangka dengan pakai jam hebat, kereta hebat, kita akan dapat kemuliaan. Tuan-tuan, saya cukup terkesan tuan-tuan dengan kejadian yang berlaku kepada almarhum ataupun Allah yarham Tan Sri Dr. Jamaluddin Jarjis. Mudah-mudahan Allah masukkan beliau di kalangan orang-orang yang saleh. Allah ampunkan dia insya-Allah. Cepu nak kata kita hak masih hidup ni tuan-tuan. Oh kaya dia tuan-tuan, tak payah sembang. Tuan-tuan tanya orang Rompin sudah. Berapa banyak harta dia, berapa banyak kekayaan yang dimiliki. Tuan-tuan nak pergi pekan naik helikopter. Bukan kata nak pergi mana, nak pergi pekan je naik helikopter. Nah, kita boleh tengok, boleh naik kan? Allahu Akbar. Boleh naik satu kereta Honda Jazz. Horn dia pun semacam pimpin. Kan? Boleh naik Honda Jazz. Dia punya horn pun semacam pimpin. Dia naik helikopter, kaya tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, bukan nak kata dia, kita pun esok macam tu. Esok kita nak balik pada Tuhan esok tuan-tuan. Itulah orang perempuan 5 laikan kapal, kita orang laki-laki 3 laikan kapal. Allahu Akbar tuan-tuan. Saya cukup terkesan lah tuan-tuan. Pasal benda tak sangka tuan-tuan. Pukul 3, 2.30 dia boleh makan nasi minyak sedap lagi. Pukul 4.50 tak ada lah. Benda ni jarang-jarang berlaku. Boleh berlaku kenderaan, aksiden apa semua boleh berlaku. Tapi kemewahan tu, kekayaan tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak tahu berapa banyak. Tapi satu pun dia tak bawa sekali tuan-tuan. Sebab tu Nabi suruh sangat kita ni pergi ziarah kubur. Nabi suruh kita pergi hantar jenazahnya supaya kita tengok. Kekayaan yang dimilikinya sikit pun tak boleh tolong. Dan tak boleh bawa dia. Tak boleh bawa pun. Bahkan kain kapan hak kita pakai tu pun akan reput. Bahkan tubuh badan kita ni pun juga, yang kita duk jaga, yang kita duk pakai eyeshadow, yang kita duk pakai mascara, hak tu kita duk pakai kuah putih ni pun, semua ni sekali ni tuan-tuan, semua sekali akan reput. Habis apa hak kekal ni? Amalan kita. Amalan hak kita mari kuliah Zuhur, amalan hak kita duduk iktikaf, amalan hak kita semayang jemaah, amalan hak kita Allah tuan-tuan. Inilah yang boleh tolong kita. Dan begitu. Jadi dia kata apa? Kami duk ingat. Tuan-tuan tengok almarhum Tok Guru ni Aziz. Jam dia RM300. Jam saya RM500 lebih. Dia mesti besar RM300. Kan? Tuan-tuan. Tapi tuan-tuan tengok mati dia macam mana. Kan? Berapa ramai manusia datang semata-mata nak semayang jenazah dia. Tanpa diberi allowance, tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Tuan-tuan muslimin muslimat, belum masuk kubur lagi, Allah dah tunjukkan kemuliaan dia tuan-tuan. Allah dah tunjukkan kemuliaan. Sahabat saya duduk di Madinah waktu tu. Sahabat saya ada duduk di Madinah, di Masjid Nabawi. Dia kata sekali itu dia duduk dengar ni pengumuman disebut ni Abdul Aziz Nikmat. Saya kata hang biar betul, hang bohong ke apa? Dia kata saya tak bohong, saya demi Allah Ustaz, saya dengar ni Abdul Aziz. Ya, okey, kalau betul dia cakap apa? Saya tak tahu lah Ustaz, bahasa Arab hak saya tahu ni Abdul Aziz Nikmat. Kan? Pasal kita duk selama ni kita baca dalam viral. Jadi kawan saya tu kebetulan buat umrah. Dia buat umrah, dia ada di sana. Jadi saya kata hang bohong ah, hang baca viral ke apa dia kata. Kalau betul dia cakap apa? Saya tak tahulah dia cakap apa bahasa Arab, tapi saya tahu ni Abdul Aziz Nikmat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Tuan-tuan tengok kemuliaan yang beliau dapat. Sebab itu dia kata tidak ada satu benda di luar akan menentukan yang di dalam. Kita duk sangka yang di luar ni yang mulia. Rupanya takwa itulah yang mulia. Dan last sekali dia kata apa, yang keempat, kami kira nikmat itu adalah dalam makan dan minum. Nikmat tu makan dan minum tuan-tuan. Kita duk ingat macam tu. Tuan-tuan saya tak tahulah tuan-tuan. Tapi saya terasalah sehari dua ni kita makan. Saya dulu nak sarapan tengah hari, petang, malam boleh makan. Lah saya tak tahulah sejak sebulan dua ni kita duk rasa macam nak makan pun tak berapa nak makan. Tak sungguh tuan-tuan. Bukan pasal nak kurus. Tapi kita rasa dah sampai satu peringkat, satu tahap ni tuan-tuan, kita akan kurang makan. Kita jadi, dulu kita makan boleh jadi 2 pinggan. Sekarang lepas tu 1 pinggan. Sekarang boleh jadi dah setengah pinggan.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia akan sampai satu masa, tuan-tuan. Dia akan sampai satu tahap. Kita tengok mak ayah kita lah, orang tua. Kan? Kita dulu Allah tu, kita cuba ingat dulu Maggi dulu, macam mana Maggi. Asrama, Maggi ni tu bukan kata pakai air panas tu, air pipe tu. Masak dalam gayung, bukan kata masak dalam bekas aiskrim ke mana. Dia gayung tu, gamak tu, ambil Maggi tu. Nah, kalau yang lebih ganas makan ramai-ramai dalam beldi. Air paip pergi rendam air Maggi tu, sejuk-sejuk tu. Lambat sikit lah, dia setengah jam 45 minit nak jadi kembang. Makan tu, ya Allah, punya sedap lah ramai-ramai. Ya Allah, tu ada member saya makan dalam loker. Dia punya tak nak kena pau ni. Nama dia Halimi, saya ingat lagi. Dia boleh makan, dia kecil, dia duduk dalam loker tu, dia duduk makan dalam loker. Habis dah. Tuan-tuan, sekarang tuan-tuan, hak masak panas pun kita makan tak boleh nak habis tu. Anak, kita tengok anak pula. Kita tengok pindah selera makan Maggi tu, pindah pada anak. Tapi kita tak perasan. Rupanya selera ni Allah Ta'ala dah tarik dah. Hak yang tadi tu pada diri kita dah pindah pada anak kita. Hak dulu ni kita duk tengok, apa ayah aku ni tak suka Maggi punya sedap, dia pun tak nak rasa satu sudu je. Hari ni pula kita duk makan satu sudu. Tuan-tuan muslimin muslimat, kita duk rasa nikmat itu dalam makan dan minum. Rupa-rupanya nikmat itu bila Allah ampunkan kita. Nikmat, tuan-tuan. Allah bila boleh ampun dosa kita hak banyak, itulah nikmat hak paling besar. Allah boleh tutup aib dan dosa-dosa kita, itu adalah nikmat hak yang paling besar. Kan? Bila kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa kita cukup banyak, tapi kalau Allah boleh ampunkan kita, tuan-tuan, itulah benda yang paling besar dalam kehidupan kita. Nak harap amal belum tentu. Tapi kalau Allah boleh ampun kambuh dosa-dosa kita, sebab itulah kita kena sentiasa melazimi taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Kita berhenti di sini. Sebenarnya selepas ni dia ada sambungan satu hadis Nabi, tapi tak sempat. Saya minta maaf, mari sampai lewat sikit tadi. Hari ni berapa bulan? Berapa? 21 hari bulan 4. Okey, saya minta ampun, minta maaf jika terkasar bahasa. Yang baik dari Allah, tak baik silap dan salah. Di belakang tu ada minyak angin, lotion lada hitam, balm serai wangi. Siapa yang berminat boleh dapatkan di belakang, harga macam biasa. Minyak 2.15, balm botol 6 dan lotion lada hitam RM10. Siapa nak air 30 juzuk zam-zam madu boleh dapatkan di kereta. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qali hadza, nastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.